Adapun setengah masyayikh, seperti masyayikh itu guru-guru, ya, syekh-syekh yang dahulu-dahulu menyebutkan perkataan yang jadi sebab membaikkan, bukan membanyak ya, sebab membaikkan kesudahan mati, maka yaitu yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala daripada Sayyidina Khidir alaihi salam, bahawa ia berkata, sa'altu arba'ati wa ishrina alfa nabiyyin an isti'mali syai'in ya'manul abdu bihi min salbil imani falam yajibni ahadun minhum hatta ijtama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an zalik. Artinya aku tanya akan 24,000 nabi. Dia bertanya, ada syekh ni dia bertanya kepada 24,000 nabi daripada suatu amal yang jadi mensentosakan hamba Allah dengan dia daripada tanggal iman. Maka tiada seorang daripada mereka itu yang menjawab akan perkataanku ini hingga aku berdapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya aku akan dia daripada yang demikian itu. Apa katanya ni? Ada syekh tadi, dia mengaku dia dapat ini daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir pun bertanya, aku bertanya kepada 24,000 nabi. Nabi semuanya ada berapa? 124,000. Dia bertanya kepada 24,000 nabi, apa amalan yang boleh mengekalkan dia dalam keadaan beriman supaya iman tu tak tanggai? Apa amalannya? Seorang pun tak boleh jawab. Yang hinggalah dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa ni mungkin dalam mimpi lah, ya. Kerana ini orang syekh-syekh dulu, dia atau nabi-nabi, Nabi Khidir, lebih lagi Nabi Khidir, ya. Mereka ni bukanlah mustahil berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya, ya. Sayyidina Khidir, Nabi Khidir lah tu. Ya. Sayyidina tu penghulu kami. Nabi Khidir lah tu, ya. Dia berjumpa lah. Mungkin mimpi pun boleh, atau tak mimpi pun boleh, bersama jaga pun boleh. Mungkin dia Nabi, kan. Sama cerita Isra' dan Mi'raj, kan. Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa, semayang pula tu. Dia jadi imam, makmumnya siapa? Nabi-nabi yang sebelumnya jadi makmum. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul ni tak heran kita lah, ya. Kalau syekh tu dia tak ada jumpa secara jagalah. Kalau syekh tu mungkin secara mimpi dan sebagainya. Tapi kalau nabi dia boleh secara jaga, ya, kerana tidak ada mustahil yang boleh berlaku pada nabi-nabi. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, faqala hatta as'alu Jibrila fasa'alahu an zalik. Faqala hatta as'alu Rabbal Izzah an zalik fasa'ala Rabbal Izzati faqala man wazaba ala qiraati ayatil kursi wa amana ar-rasulu ila akhiri surah wa syahidallahu ila qawlihi al-islamu wa qulillahumma malikal mulki ila hisabin wa suratil ikhlasi wal muawwizataini wal fatihati aqiba kullu salatin amina min salbil iman. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ditanya Khidir, apa amalan yang boleh mengekalkan aku dalam keadaan beriman? Kata Nabi pula, apa jawab Nabi? Hingga aku tanya akan Jibril. Nabi pun tak boleh jawab. Nabi Muhammad pun dia tak tahu jawabannya.
Nanti aku tanya Jibril, kata Nabi Muhammad kan. Dia pun bertanya dia kepada Jibril. Maka berkata Jibril pun tak boleh jawab. Nanti aku tanya Tuhan, kata Jibril kan. Apa kata Jibril? Bertanya ia daripada perkara itu, maka berkata Jibril, hingga aku tanya akan Tuhan yang maha mulia daripada yang demikian itu. Maka bertanya ia akan Tuhannya yang maha mulia, maka firman-Nya, barang siapa mengekalkan membaca ayatul kursi. Ada keperluan dengar ayatul kursi? Cik baca dari mana ke mana? Wa ilahukum tak betul. Dia bukan ayat kursi tu. Dia mula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ilahukum bukan ayat kursi ya. Itu dia sebelum membaca ayat kursi itu kita baca wa ilahukum ilahun wahid. Ayat kursi yang sebenarnya apa? Bermula dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai akhir la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, sampai akhir wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bukan itu aja, kekal, mengekali. Artinya lepas mayang tu, lepas salam tu, jangan terus bah aja. Tahu bah? Apa bah? Kumbah. Jangan terus kumbah aja. Tengok ke ibu aku datang dah tahu jawab. Ya. Jangan terus kumbah aja. Duduk dulu baca ayatul kursi. Lepas tu apa? Lepas tu baca apa? Ya, mana kedainya? Aku tanya akan Tuhan yang maha mulia, daripada katanya Allah menjawab, yang maha mulia, maka firman-Nya, barang siapa mengekalkan membaca ayatul kursi dan amanar rasul. Dia mula daripada apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ataupun kalau nak baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, hujung surah Al-Baqarah tu ya. Dari situ pun boleh, atau tanda kalau malah bin penyegan baca apa? Amanar rasul mula-mula ya, baca mula-mula amanar rasul bima ya. Hingga akhir surah. Kemudian terus lagi baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ya. Sampai habis. Sampai qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Terus lagi. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Lagi apa? Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lepas tu apa? Bangkit, apa? Baca qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian mari kedanya hingga hisab dan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas surah apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Iaitu namanya apa? Wa mu'awwizatain. Artinya dua qul a'udzu ya. Qul a'udzu wa mu'awwizatain. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka bertanya dia mana kedainya? Qul a'udzu birabbin nas dan Fatihah. Kemudian terus baca Fatihah. Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang, kemudian daripada tiap-tiap sembahyang yang 5. Kemudian bila? Daripada tiap-tiap sembahyang yang 5. Bukan subuh aja. Kita selalunya wirid panjang apa? Subuh aja. Ini 5 waktu sekali sehari ya. Sehari semalam 5 kali baca. Kata bila nak buat ni? Bila nak buatnya ni? Bila nak buatnya? Lohor karang lah. Bermula dari lohor karang ni ya. Wirid tu. Jangan bangkit. Dah habis doa baru bangkit. Nak masak ya Allah, apa kata teruk masak ngenari ya. Suami nak makan ke dia nak sempat ke wirid je. Ada wirid antara menyengidang dengan suami tu salah ya. Bukan suruh duduk terlepak je tu dah. Ya. Ada hal ada kerja lah. Ingatkan mesti
Tak ada pula tak ada suruh kopi tu. Wirid tu bukan ada keadaan tertentu. Antara ngidang-ngidang tu wirid aja lah ya. Latih lah. Mau. Apalah tak maunya. Dilatih diri tu. Lama-lama maulah. Ya. Lagi apa? Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang yang 5 waktu, sentosa ia daripada tanggal iman. Tambah, sentosa ia daripada tanggal imannya. Tak akan jatuh-jatuh imannya. Ya, tak akan gugur-gugur imannya. Tak akan cicir imannya tu. Tahu ke cicir? Kata orang kampung Gajah, titik, takkan titik iman tu katanya. Titik tu cicir lah. Ya. Hari ni ramai ada orang gugur imannya. Ramai ada orang titik imannya. Ramai. Baru lagi 2-3 hari sudah ada seorang India Muslim namanya Zarina binti Abdul Majid. Namanya Zarina binti Abdul Majid. Dia tu orang Islam tapi dia besarkan cara Hindu. Dia nak kahwin dengan seorang pemuda Hindu. Kahwin dah pun. Datang Jabatan Agama Negeri Johor. Johor pula, Negeri Selangor. Jais Jabatan Negeri Selangor pergi serbu tempat itu. Mereka larikan pengantin perempuan itu dan dinikahkan juga secara Hindu. Sampai dah nikah lah tu. Ya, tangkap dia rekod statementnya. Udah tu lepaskan dia tu. Itu yang sedang berlaku hari ini. Senang benar dia menukar agama ya. Jadi kita berdoa lah, janganlah kita kena kopi itu. Janganlah ya. Jadi kalau tak nak kena, apa buat? Ini ada amalan tidak apa? Lepas mayang tu baca ayatul kursi, lepas tu baca Amanar Rasul, lepas tu baca Syahidallah, lepas tu baca Qul huwallah, lepas tu baca Qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu Qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan kita minta doa dengan Allah Taala ya. Okey. Dan lagi diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pula daripada Sayyidina Ali Al-Khawas. Sayyidina Ali Al-Khawas. Al-Khawas artinya yang terpilih ya. Yang tertentu. Daripada Sayyidina Daud alaihissalam. Sayyidina Daud alaihissalam. Bila alaihissalam tu artinya Daud tahu tak? Nabi Daud lah alaihissalam. Ya, bukannya nama orang Daud tu. Bukan Daud batu putih tu. Suami Ustazah Amnah tu, bukan Daud itu ya. Ini Nabi Daud. Bahawa ia berkata, man qala kulla yaumi salasa marratin sabahan wa masaan. Artinya barang siapa mengatakan tiap-tiap hari 3 kali, pada pagi dan pada petang-petang, apa dia? Subhanad daim, subhanal qaim, subhanal hayyil qayyum, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil mulkil quddus, subhanallahi rabbil malaikati warruh, fa innahu, ini wiridnya ya. Kemudian akibatnya ni, fa innahu yamutu alal Islam, mati dia dalam apa? Dalam Islam. Min ghairi syakkin, tak ada syak lagi, terus dia akan mati dalam keadaan agama Islam. Wala taraddudin wala tuwaqqufin. Wala tuwaqquf ya. Wala tawaqquf. Artinya bahawasanya ia mati atas agama Islam. Dia nak mati dalam Islam. Kita nak ke tak nak? Dengan tiada syak. Tapi nak baca apa? Yang di atas tadi. Subhanad daim, subhanal qaim, subhanal hayyil qayyum, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil mulkil quddus, subhanallahi rabbil malaikati warruh. Bila kita baca yang tu, maka dia akan mati dalam keadaan Islam. Tak syak lagi dah. Jangan syak-syak, jangan ragu-ragu lagi. Dia mati dalam keadaan Islam. Nak ke tak nak? Cikgu Enan nak ke tak nak? Atas?
Atas? Lepas ini baca lah itu lepas sembahyang ya. 3 kali ya. Ya tidak syak lagi. Mana kita ya? Tiada berhenti ya ni kan. Mana kita dia? Tiada syak dan tiada tertolak, tidak syak dan tidak tertolak, dan tiada berhenti, tiada berhenti. Dan lagi kata Hakim dan At-Tirmizi rahimallahu taala, ra'aitullahu fil manam faqultu ya rabbi inni akhafu min zawalil imani fa amarani bihadza ad-du'a'i wa baina sunnati subhi wal faridati 41 marratan wa huwa hadza ad-du'a. Artinya aku melihat akan Allah Ta'ala dalam mimpiku. Ini dia pernah tengok Allah dalam mimpi. Jangan pula tanya dia mana rupa Allah tu. Jadi kita percaya je lah, kerana ini bukannya sebarang orang ni ya. Apa siapa yang tengok Allah dalam mimpi tu? Siapa namanya? Hakim. Bukan. Kata Hakim dan Tirmizi. Hakim pun cakap apa itu, Tirmizi pun cakap apa itu. Tirmizi itu apa? Perawi hadis, bukan Ustaz Tirmizi yang ngajar kita tu. Perawi hadis yang terkenal namanya Turmizi ya. Apa kata dia? Aku melihat Allah dalam mimpiku. Dia mimpi berjumpa dengan Allah. Maka aku berkata, hai Tuhanku, bahwasanya aku takut akan hilang imanku. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan daku dengan membaca doa ini. Apa dia? Antara sunat subuh dan fardu subuh. Sebelum mayang fardu subuh tu, mayang sunat dulu. Lepas mayang sunat tu, baca doa tu. Ya. Apa doanya? Bawah ni doa ni kan ya. 40 kali. Iaitu doa ini. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as Samawat, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram, Allahu la ilaha illa ant, as'aluka an tuhyiyal qalbi binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Itu doanya. Kalau masjid macam mana? Kita bersendirian di rumah ke atau kat masjid? Ini di rumah lah. Kalau masjid tak dan, orang perempuan cukup senang amalkan tu. Kalau masjid tak dan, ngapa tak dan? Kalau masjid ngapa tak dan? Pasal Tok Bilal banyak Tok Bilal apa? Tok Bilal kerongge. Tahu ke nama apa Tok Bilal kerongge? Apa? Dia tak tahu nak buat, dia tak nak buat, orang lain pun tak baginya buat. Ya Allah, dia tak pernah dengar istilah kerongge ni. Kerongge duduk atas pokok apa? Pokok rambutan. Ada tak kerongge atas pokok rambutan? Ya. Dia makan ke buah rambutan tu? Tidak. Cuba dia panjat pokok tu nak ambil rambutan macam. Mun dikokok-kokoknya itu kerongge. Ya. Dia udahlah mayangnya macam peluru. Tahu, main sunatnya. Assalamualaikum. Tak ada nolih ke kanan, terus kamat. Ya Allah Akbar Allah. Itu kerongge namanya. Ya. Yang ramainya di seluruh negara ni kopi itulah. Yang ramainya Tok Bilal kerongge. Begitu juga AJK kerongge. AJK kerongge tahu? Dia udah tak reti nak ngajar, betul? Orang lain nak ngajar, tak baginya. Itu AJK kerongge namanya, tahu? Lain kali kalau sebut istilah kerongge tu tahu ya? Dia tak boleh nak buat, orang lain tak baginya buat belakang. Itu kerongge lah. Siapa nak jadi kerongge angkat tangan? Bila pula baru nyamat lama dah. Kata-kata saya ngajar itu lah bunyi. Ya. 40 kali lah. Antara dua tu. Itu kalau di rumah sempat lah. Kalau masjid tak ada mau sempat. Tapi tak boleh buat semua. 40 kali rasanya. Pula tak bolehnya. Bila masuk subuh, nak subuh sikit je. Tak lama
Tak sikit pun bukan tak sampai sejam. Waktu subuh dengan waktu syuruk tu berapa lama? Sejam lebih, 1 jam 10 minit boleh tahu. Takkanlah masuk macam ini sampai sejam, 40 kali sejam ke? Itu kalau dia ngaji aje lah. Ini kalau dia baca betul-betul tak ada pula sampai sejam. Kita syuruk tu berapa minit Ustaz? Apa dia? Syuruk tu berapa minit boleh? Berapa minit apa? Masa syuruk, habis syuruk tu. Mana ada habis-habis syuruk? Naik matahari tu naik aje lah. Mana ada habis-habis syuruk? Betul, waktu syuruk tak boleh sembahyang. Waktu syuruk tu tak boleh sembahyang. Jadi nunggu dia naik dulu. Tunggu 26 minit dulu baru boleh sembahyang Isra' namanya. Ini di antara sunat subuh. Di antara sunat subuh dengan fardu subuh. Ya. Terkurang dari 40 Ustaz? Dapatlah pahala. Bukan tak dapat pahala, tapi tak dapat fadilatnya. Pahala dapat, fadilatnya belum tahu dapat. Itu dia. Lagi? Habis? Jadi buat itu ya. Lagi apa? Iaitu doa ini dah baca ya. Dan lagi riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Doa daripada siapa? Siapa nama tadi? Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ia berkata, wa mimma yujibu husnal khatimah indal mauti an taqula ba'da salatil maghrib 4 marratin. Artinya setengah daripada yang mewajibkan. Mewajibkan, apa arti mewajibkan? Allah garanti ya. Mewajibkan baik kesudahan pada ketika mati itu. Ini kita nak mati husnul khatimah ke su'ul khatimah? Husnul khatimah. Garanti dapat mati husnul khatimah. Apa dia di antaranya? Kata di Abdullah Alwi ni tadi Apa dia? Pada waktu maghrib. Iaitu bahawa engkau kata kemudian daripada sembahyang maghrib itu 4 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaih rabbi ighfirli. Itu aja. Sekali lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaih rabbi ighfirli. Itu aja. Takkan tak tahu macamnya. Lagi? Kalau baca yang ini lepas maghrib baca berapa kali? 4 kali, garanti dapat mati. Dapat mati apa? Mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik husnul khatimah. Mati tengah mayang ke. Walaupun dia banyak-banyak buat lulak-lulak tu dengar. Dosa tu kita taubatlah dulu baru mati. Kalau tengah buat dosa tu tak adalah apa ya. Dengan syarat taubatlah, kan ada hukum taubat. Kita dengan ngaji ni semua nak buat kan? Taubat nak buat tak? Ada? Bukan mana tengah buat dosa tu, tengah nyemur kain ketang dada tu, tak ada maunya lah ya. Tahu nyemur kain ketang dada? Tengah berdosa, tak ada maunya. Dah taubatlah kita ya. Tapi dijamin Allah Ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah. Selepas maghrib sebelum isyak. Sebelah maghrib sebelum isyak. Baik, kemudian 4 kali. 4 kali. Tengok baca ni. Ketika mati itu bahawa engkau kata kemudian daripada sembahyang maghrib 4 kali. Jumpa ke dah kat nama? Jumpa ya? 4 kali. Ini bacanya astaghfirullahalazim tadi
Dan lagi riwayat daripada setengah masyayikh yang arifin. Apa kata masyayikh tadi? Guru-guru. Arifin, apa kata arifin? Yang kenal betul kepada Allah Ta'ala. Bukan arifin batu putih tu, itu arifin juga. Dia yang kenal betul kepada Allah Ta'ala, ya. Arifin, yang udah makrifat betul-betul dengan Allah Ta'ala, ya. Apa dia? Man qala ba'da salatil maghribi qabla an yatakallama 10 marratin mata 'alal iman. Artinya barang siapa mengata kemudian daripada sembahyang maghrib dahulu daripada ia berkata 10 kali, nescaya mati atas beriman. Apa cakapnya? Jangan sembang dulu. Lepas salam tu jangan sembang dulu. Baca dulu. Apa yang nak baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ba'da di kulli ma jara bihil qalam. Ya. Itu baca tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'ada di kulli ma jara bihil qalam. Ya. Bi'ada di kulli ma jara bihil qalam. Saya pun nak baca ini dah juga lah. Tak hafal ni, baru kejap nengok pun, ya. Jadi kita baca lah tu, ya. Kitab semua ada kan? Buka kitab tu baca. Dan lagi setengah daripada perkataan yang jadi sebab membaikkan kesudahan mati atas iman, iaitu riwayat daripada Imam Abi Hanifah. Tahu Imam Abi Hanifah? Pengasas mazhab Hanafi, ya. Abu Hanifah. Gelarannya Abu Hanifah. Ya. Namanya Nu'man. Ya. Radhiyallahu anhu katanya, ra'aitu rabbal izzati fil manami 99 marratan faqultu fi nafsi in ra'aitu tabaraka wa ta'ala tamamal mi'ati la as'alannahu bima yanjul qalaiqa min azabika yaumal qiyamati qala fara'aitu subhanahu wa ta'ala faqultu ya rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uka bima yanju ibaduka yaumal qiyamati min azabik. Artinya aku lihat akan Tuhan yang maha mulia di dalam tidurku. Dimimpikan Allah. Ya, kita ada kemimpikan Allah. Ini syekh ni, ya, Imam Abu Hanifah, ya. Dia syekh, dia apa namanya? Imam mujtahid, imam yang dia buat imam mazhab lah, ya. Imam mujtahid, imam yang membuat pembaharuan dalam agama. Bukan dia nukul agama, pembaharuan dalam agama. Itu imam mujtahid. Antara 4 imam yang besar ini antaranya Imam Abu Hanifah. Hanafi, ya, betul. Ya. Itu dia. Dia mimpi berjumpa dengan Allah dalam mimpinya. Mana rupa, janganlah bayangkan, ya. Allah tu bukan ada rupa. Janganlah bayangkan Allah tu bulat ke, bujur ke, tinggi ke, rendah ke, gemuk ke, kurus ke, ya. Kerana Allah tu bukan rupa kita ni, ya. Akan 99 kali. Nampak tu? 99 kali dia mimpikan Allah. Kita mimpikan apa? Jadi tidur mimpi apa? Mimpi kejar dia rimau. Kejar dia rimau tu pun dekat. Lari tak lalu lari rasanya. Ada tak pernah mimpi apa itu? Kaki pun tak basuh nak tidur. Itu rimau ngejar tu. Lari. Udah tokam dia rimau tu baru jaga. Pum, kau jatuh atas katil. Itu kita lah, ya. Tapi memang dulu dia mimpi berjumpa dengan Allah. Jumpa dengan Rasul selalu aja dah mana, ya. Jadi 99 kali tu maka berkata dalam hatiku, dia sebut dalam hati dia, jika aku lihat akan Tuhan tabaraka wa taala menyempurnakan 100 kali, kalau aku mimpi sekali lagi lah jumpa dengan Allah cukup 100 kali, nescaya aku tanya daripadanya, dengan apa sesuatu yang melepaskan makhluk daripada siksa-Mu.
di dalam hari kiamat itu. Maka berkata Imam Abu Hanifah itu, maka aku lihat akan Allah Subhanahu wa taala, maka aku kata, hai Tuhanku yang maha mulia peliharaanmu dan maha besar kepujianmu dan maha suci segala namamu, dengan apa suatu yang melepaskan hamba di dalam hari kiamat daripada siksa-Mu itu, apa aku boleh buat untuk melepaskan daripada siksa kamu ya Allah, katanya. Dia bertanya kepada Allah dalam mimpinya, ya. Kemudian Allah jawab, faqala subhanahu wa ta'ala, man qala bil ghadati wal asyi subhanal abadiyil abad subhanal wahidil ahad subhanal fardis samad subhana man rafa'as samai bighairi amad subhana man basatal arda ala ma'in jamad subhana man khalaqal khalqa wa ahsahum adad subhana man qasama rizqa wa lam yansa ahad subhana man lam yattakhiz sahibatan wala walad subhanallazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad najini min azabi. Najini min azabi itu jauhlah ia daripada azab aku, kata Allah dalam mimpi dia. Wiridnya di atas tadi lah. Jangan wirid terus najini min azabi itu tak ada, bukan suruh wirid tu. Itu akibatnya kalau kamu baca ni najini min azabi, jauhlah kamu daripada azab aku, kata Allah dalam mimpi tu, ya. Itu baca tu subhana macam ni dia. Man qala bil ghada'i wal 'asyi, siapa baca pagi-pagi dan petang-petang subhanal abadiyil abad subhanal wahidil ahad, ini boleh dapat dalam kitab yang puan-puan dah tamat tu. Nama kitabnya apa? Jawahirul Jauharul Mauhub, nama kitab dah ada dalam ni. Ya. Udah, termenung rupanya. Iya kan ni. Mun tak pernah semak. When was the last time you opened that kitab? Yan? When was the last time you opened that kitab? 2 tahun sudah, ya? Itulah dia. Buka lah balik, cek, boleh jumpa, ya? Ya. Maka berfirman Allah Ta'ala, barang siapa mengata pada pagi dan petang subhanallazi, subhanal abadiyil abad, hingga akhirnya, nescaya lepas ia daripada siksaku pada hari kiamat. Itu dia. Najini min azabi, lepas dia daripada siksa aku. Azabi itu siksa aku, ya. Bukan aku kena siksa, siksa aku terhadap makhluk aku tu, ya. Lepas nanti. Hingga akhirnya saya lepas dia daripada siksa aku pada hari kiamat. Dan lagi daripada sebab yang membaikkan kesudahan mati itu, iaitu yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni siapa? Siapa Ahmad bin Hanbal? Pengasas mazhab Hambali. Itu Ahmad bin Hanbal, ya. Apa kata dia? Radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rabbal Izzati fil manami faqultu. Faqultu bima yatafarrabu ilaikal mutaqarrabun. Qala bi kalami faqultu ya Rabbi bifahmin au bighairi fahmin. Qala bifahmin au bighairi fahmin. Artinya aku lihat akan Tuhan. Dia pun dapat tengok Tuhan juga. Tapi dalam apa? Dalam mimpi. Bukan tengok betul-betul. Yang tengok betul-betul seorang aja yang dapat tengok betul-betul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang lain tu kalau dapat tengok pun dalam mimpi. Bila ditanya mana rupa Tuhan, dia pun tak boleh jawab, ya. Mana rupa Tuhan? Dia pun tak boleh jawab. Apa katanya? Laisa kamitslihi syai'. Itu yang boleh jawab. Lain tak boleh, ya. Jadi Ustaz, masa Nabi orang akan sembahyang, Ustaz, dia nampak Nabi itu. Dia nampak Tuhan. Nampaklah turun naik. Apa tak nampaknya?
di Sidratul Muntaha. Bukan Tuhan tu berada di Sidratul Muntaha, Nabi tu berada di Sidratul Muntaha. Tuhan tu di mana-mana pun ada. Ya. Sekali dia minta, sekali korang 5 waktu. Ustaz, dia menghadap Tuhan. Ngadap Tuhan lah. Tak macam mana nak minta. Naik ngadap Tuhan. Turun apa? 5 waktu. Naik balik, minta korang lagi. Turun 5. Minta lagi, turun 5. Berapa kali? 9 kali minta. Ya. Perempuan kalau beli barang lalu kena 9 kali nama. Nak beli kitab pada saya maksudnya. Berapa dia harganya Ustaz? RM50 udah lah kata saya. Ya. Ustaz kalau banyak kali minta. Entahlah, siapa berani angkat tangan? Siapa berani? Korang lah sikit Ustaz tak apalah. Ya. Komen murid saya tak apalah. 45 udah lah. Apa lagi jawab? Korang lah lagi Ustaz katanya. Tak apalah 40 katanya. Ya. Korang lah lagi Ustaz, kata apalah mikir punya pasal. 35 lah. Lagi korang Ustaz. Tak apalah 30. Betul? Lagi korang Ustaz macam. Kau mau pindah rumah aku senang. Ya. Tapi Allah dia tak ada pula rasa jemu ya. Tak ada perli-perli apa itu. Tapi Nabi Ustaz sama 9 kali. Bukan untuk dia. Nabi tu bukannya untuk dia. Tu dia minta tu untuk siapa? Untuk umat ni siapa? Kita lah. Dia minta tu untuk kita. Tahan malu muka berjumpa dengan Allah 9 kali. Nampak? Kenapa? Kerana sayang benar dia kan kita. Ya? Itu sebab dia bangkit-bangkit dari kubur. Apa ungkapannya? Ummati, 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 umatku, umatku macam mana? Ya, kalau kita bangkit-bangkit apa mula-mulanya? Apa mula-mula ungkapan kita? Kalau saya bangkit-bangkit apa ungkapannya? Soya, soya, soya. Mana soya ya? Kalau yang bangkit apa? Bangkit apa? Abang Husin, Abang Husin, Abang Husin, apa begitu ya? Tapi Nabi tak ingat pun Aisyah, tak ingat pun Khadijah. Dia ingatkan apa? Ingatkan kita ummati, ummati, ummati kata ya. Itu pun ada orang semua minta lagi Ustaz. Itu minta Nabi Musa suruh naik lagi. Tak lalu dia Muhammad kata dia Nabi Musa. 5 waktu tu pun tak lalu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Aku dah malu jumpa dengan Allah Ta'ala. Itu baru dia rasa malu. Udah 5 tu baru dia rasa malu. Ya. Lagipun kerana apa? Kerana Allah sudah janji kamu semayang 5 waktu, kamu dapat pahala seolah-olah semayang 50 waktu. Itu apa namanya? Pemurahnya Allah Ta'ala kepada kita ya. Itu dia. Jadi dia tak ada apa. Dia pun tak tahu mana rupa Allah Ta'ala bila ditanya ya. Laisa kamitslihi syai' ya. Tapi ada yang berkata masa dia mohon 5 waktu tu bukan nampak wajah Allah yang sebenar Dia nampak lah, cuma dia tak boleh describe, tak boleh khabar mana rupanya Tuhan dia. Tak macam mana nak asal boleh dikabarkannya, boleh dilihat, boleh dipegang, boleh didengar, itu bukan Allah. macam dia dengar suara saja Ustaz. Suara pun tak boleh, bukan suara saya ni. Ya, Allah tu mana ada bersuara, mana ada huruf, tapi dia faham je apa titah perintah Allah Ta'ala. Bukan suara saya ni kuat nempik bertengkin aja, bukan bukan macam itu. Dia Allah tu tak ada bersuara, tidak berhuruf. Macam mana? Macam mana? Jawabnya entah. Itu dia senang. Jangan nak dicari-cari. Jangan fikir, jangan tanya. Ya. Yakin aja Allah tu ada. Bersuara tak Allah? Tak apa. Tak ada suara. Tapi bercakap tak Allah? Bercakap. Tiada bersuara, tiada huruf. Mana rupanya? Entah. Kalau entah tu betul tu. Kalau nampak Allah, tu dia Allah. Itu bukan Allah ya. Okay, ni ngaji tauhid ni betul-betul tau. Okey. Kalau orang kafir bukannya Ustaz, baru kita nak geram Ustaz. Ya? Kalau orang kafir yang tanya mana bukan kamu, apa kita jawab? Tanya, kamu ada nyawa tak? Kamu ada tak nyawa? Tanya. Apa jawab dia? Apa jawab dia? Lu atak nyawa tak? Apa jawab?
taklah kata. Mana itu nyawa? Tunjuk sama saya, mana? Sedangkan nyawa tu makhluk ke Tuhan? Dia tu makhluk, itu pun dia tak boleh apa? Tak boleh tunjukkan kepada kita. Betapa Allah Ta'ala yang menjadikan nyawa. Ya? Itu aja jawabnya. You ada nyawa ke tak ada? Ada. Mana nyawa? Tunjuk. Nampak? Itu aja jawabnya. Mantap? Ya? Aku lihat akan Tuhan yang mulia dalam tidurku, maka berkata dengan ia menghampirkan kepadamu. Menghampirkan kepadamu adalah orang yang hampir kepadamu itu. Maka firman Allah Ta'ala dengan membanyakkan membaca kalamku, yakni Quran. Maka aku berkata dengan memfahamkan membaca kalammu, yakni Quran. Maka aku kata dengan memfahamkan maknanya atau tiada faham akan dia. Maka firman Allah Ta'ala dengan faham akan dia maknanya atau tiada faham, yakni barang siapa membaca Al-Quran maka terpelihara, maka pahala yang amat banyak, iaitu jadi sebab membaikkan kesudahan matinya. Sama ada faham maknanya atau tiada faham, seperti kebanyakan orang Arab itu. Maka iaitu tiada faham maknanya, tetapi dapat ia akan pahala yang hampir akan dirinya kepada Allah Ta'ala, yang iaitu sebab membaikkan kesudahan matinya. Faham ke ni? Siapa tadi? Mimpi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ahmad bin Hanbal tadi, ya. Dia bertanya Tuhan, dia bertanya Allah Ta'ala dalam mimpi tu, apa yang boleh membaikkan mati aku, ya Allah? Kata Allah, yang boleh membaikkan mati kamu tu ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Bila kamu banyak membaca Al-Quran, maka hampirlah kamu dengan aku, kata Tuhan, ya. Adakah membaca itu mesti faham, ya Allah? Jawab Allah, faham lagi baik, tak faham pun dapat pahala juga. Jadi ada dua ibadah yang dapat pahala walaupun tak faham, walaupun tak khusyuk. Tak faham pun dapat pahala, tak khusyuk pun dapat pahala. Tapi kalau faham lagi berat besar pahalanya. Kalau khusyuk lagi besar pahalanya. Iaitu yang pertama membaca Al-Quranul Karim, yang kedua selawat akan Nabi. Itu tak payah faham pun dapat pahala. Tapi bukan suruh tak faham, eloklah faham, ya. Elok faham. Tapi kalau tak faham pun ada pahala. Kalau lebih-lebih lagi kalau dia faham, ya. Begitu juga selawat. Selawat ada berapa jenis selawat? Beratus-ratus jenis selawat. Selawat dah akan Nabi. Faham pun dapat pahala, tak faham pun dapat pahala. Ya. Itu dua ibadah. Yang lain tu kena khusyuk, kena faham. Kalau tidak tak ada ibadah, tak jadi pahala, ya. Tak dapat pahala. Ya. Dan lagi yang mana tadi? Dan setengah mana dia? Setengah lagi. Berapa hampir ke dia? Dan lagi setengah daripada yang membaikkan kesudahan mati itu, iaitu membaca selawat yang dikarang oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang baca selawat ini, yang ngarangnya siapa? Imam Syafi'i. Tapi bukan ini aja, selawat lain pun selawat juga dapat pahala. Tapi kalau tidak dijamin betul, pahala yang ini, ya, selawat yang ini. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad adada man salla alaihi wa salli ala Muhammad kama amarta an yusalliya alaihi wa kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Allahumma salli Muhammad kullama zakaraka zakirun wa salli ala Muhammadin kullama saha anhul ghafilun. Ya, kalau baca selawat ni, yang ngarang selawat ni apa? Imam Syafi'i. Ya, dapat. Ya. Imam kita lah. Ya. Elok dibaca selawat ini atau selawat yang lain-lain lah. Kalau ini teruk benar nak bacanya, baca selawat yang lain. Tak tahu selawat ke? Yang paling senang selawat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tak dapat? Kalian dapat tak? Allahumma salli ala Muhammad. Dapat ke tak? Kata banyak kata selawat, ya.
ada seorang tuan guru ya, itu masih hidup, model dari saya lagi. Dia bila berceramah aja tak kurang daripada 1000 kali selawat. Bila dia terhenti sikit Allahumma salli ala Muhammad, terhenti sikit Allahumma salli ala Muhammad. Namanya Syekh Zainul Asri. Dia ni model Darul Hadis di Kedah. Bila dia ceramah aja, mesti selawatnya beratus-ratus kali ya. Lepas lupa aja selawat, lupa aja selawat, lupa aja selawat. Dia jadikannya apa? Wiridnya selawat tu. Ya? Dia nak menyambung daripada satu. Daripada satu kataan tu selawat lagi. Selalu selawat. Tu orangnya model benar. Lawa pula tu, ya. Ya, dia ni Syekh jadi model Darul Hadis di Kedah sana tu. Namanya Syekh Zainul Asri namanya ya. Bukan Asri yang mufti dulu tu, itu Asri juga ya. Zainul Asri nama. Dia selalu datang ke Kota Raja. Tahu mana Kota Raja? Tak tahu mana buatnya. Di mana Kota Raja? Yang perempuan bagi anu tu ya, sumbangan untuk membina Kota Raja tu. Yang saya jual sijil tu, ingat tak? Ada yang RM30, ada yang RM50, ada? Yang tu. Ya? Taman Meru, ujung tu, Meru C tu kan. 2C tu, naik atas bukit. Dia buat kompleks sana. Raudatul Jannah nama kompleks. Boleh melawat bila-bila masa. Bila-bila masa boleh melawat. Tapi tengah ni tengah cuti, orang tak ada lah. Ya. Kalau tak kuliah pagi, tiap-tiap pagi ada. Dia tiap-tiap pagi. Dari pukul 9 ke atas ada lah tu kuliah. Macam-macam ada. Ya. Bukan satu ahad je, hari-hari ada. Hari-hari ada dari Isnin sampai hari Jumaat. Ya. Di situ banyak. Syekh Zainul Asri tadi, Hasanuddin Al-Hafiz, Badrul Amin, lepas tu Idris bin Ismail, Idris Ahmad, lepas tu Zakaria Ahmad, ya. Sampai tu, terselitlah seorang situ cikgu ngajar situ. Ada cikgu pula seorang situ tahu. Wan Tirmizi ada, dia bukan cikgu je. Yang cikgu seorang tu adalah dia tu. Terselit aja hari Senin dia ada seorang situ. Entahlah. Ya. Semua yang MA, BA semua yang profesor-profesor aja. Yang cikgu tu apa pun tak ada. Terselitlah seorang situ. Ya. Okey. Tapi bangga lah Ustaz kalau masuk. Kalau bangga tak dapat pahala. Ya. Ya. Itu dia. Mana dia dah hilang. Itu yang tak nak ngabung tadi tu. Dah siap bangunannya Ustaz? Belum, sedang dibina. Nak derma masih terbuka lagi. Anytime boleh buka derma ni. Siapa nak berzakat, payah benar tempat nak bagi orang zakat, bagi kat saya. InsyaAllah sampai ke dia. Ya? InsyaAllah sampai ke dia. Ya? Siapa nak berzakat, boleh. Mana ke dia? Dah hilang. Dan lagi riwayat daripada Syekh Ahmad Al-Maulawi rahimahullah ta'ala, daripada Imam Suyuti, bahawa ia berkata, inna man zakara hadhihi sighata lailatal jumu'ati walau marratan wa lazima alaiha lam yulhidhu fi qabrihi illa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawasanya barang siapa menyuruh selawat ini, menyuruh tu menyurat ni, barang siapa menyebut, menyebut, barang siapa menyebut selawat ini pada malam Jumaat, malam tadi, malam Jumaat, dan jikalau satu kali sekalipun, serta melazimkan ia atasnya, artinya bukan malam-malam Jumaat setiap kali malam Jumaat lah ya, bukan sekali aja. Setiap kali malam Jumaat dia baca selawat ni, walaupun sekali aja, ya. Serta melazimkan dia atasnya, nescaya tiada menanamkan akan dia dalam kuburnya melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Dia mati, yang nanamnya Nabi Muhammad. Ndak ke tak nak? Tapi secara maknawi lah, bukan Nabi Muhammad tu bangkit nanam kita dah. Seolah-olah dapat pahala ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Mayat dia tu, Nabi Muhammad yang nanamnya. Dia lah yang mendoakan, dia lah yang yang mentalkinkan dan sebagainya. Seolah-olah macam tu ya. Baik.
Iaitu apa dia selawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabi. Ada nun kecil bawah tu ya. Muhammadinin Nabiyil Ummi Habibil Ali Al-Qadril Azim Al-Jahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabi. Kalau tak ada Muhammadinin Nabi itu Muhammad An-Nabiyil Ummi, ya, Al-Habibil Ali Al-Qadril Azim Al-Qadril Azimi Al-Jahu, ini nak sambung Al-Qadril Azim Al-Jahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu cara apanya? Selawatnya. Adapun amal yang jadi sebab membaikkan kesudahan mati, iaitu segala amal yang soleh. Ya, apa saja amalan yang soleh itu, dia boleh juga menyebabkan mati kita itu jadi mati baik, ya. Amal yang soleh. Apa dia amal solehnya? Ya, yaitu firman Allah Ta'ala, wal amalu salihu yarfa'u. Itu firman Allah Ta'ala, surah Fatir ayat 10. Surah Fatir, fa alif ta ra, Fatir, ya, ayat yang ke-10. Ya, iaitu itu perintahnya, wal amalu salihu yarfa'. Artinya bermula amal yang soleh itu mengangkatkan orang yang berbuat amal akan dia ke dalam syurga. Besok dalam syurga, nama syurganya apa? Syurga Illiyin. Apa arti syurga Illiyin? Syurga yang tinggi nanti. Ya. Bila tinggi itu orang besar ke orang kecil? Kalau rumah atas bukit, orang besar ke orang kecil rumahnya? Orang besar lah tu, rumah atas bukit, ya. Macam di kampung ni, DO mana rumahnya? Atas hospital lagi. Dia nampak tak? Tinggi ke rendah? Tinggi. Itu orang besar lah tu. Dia Kuala Lumpur, orang besar duduk di mana? Di mana duduknya? Bukit Damansara. Ya? Bukan di Lembah Kelang, bukan di Lembah apa? Lembah Pantai. Di Bukit Damansara. Itu tempat orang tinggi-tinggi, itu orang besar-besar, ya. Ya. Perdana Menteri duduk di mana? Putrajaya. Tinggi ke rendah? Rendah. Rendah, ya? Tinggi. Yang begitulah di syurga besok. Ada tinggi, ada pangkat, ya. Tak yang tinggi ke tak yang rendah? Yang tinggi ke tak yang rendah? Ya, kalau boleh yang tinggi lah. Tak dapat yang rendah pun jadilah. Asalkan jangan masuk neraka. Itu dah. Itu dia. Dapat tempat amal yang tinggi, amal yang soleh tu menyebabkan orang tu tinggi pangkatnya lagi di syurga, ya. Kemudian ini ayat yang semua orang hafal. Ya, firman Allah Taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Apa arti al-ayah? Apa arti al-ayah? Sampai habis ayat ni, ya. Dia hak itu je. Aku malas nulisnya, komen tak bacalah sampai habis, kata, ya. Itu kalau jumpa al-ayah, ya. Apa artinya? Wa basyiril ladzina amanu. Apa artinya? Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Apa artinya? Yang beramal dengan amal soleh. Anna lahum. Apa artinya? Bagi mereka itu jannatin. Apa artinya? Syurga-syurga. Bukan satu aja. Syurga-syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kan jadi ada berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Bahawa diberi syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, ya. Jadi kalau hendak itu kena beriman dan beramal soleh. Ya, bukan teruk benar, dua aja. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Susah ke senang? Senang ke susah? Amal apa susahnya? Ya, amal soleh. Ini amal soleh ni. Kita ngaji ni amal soleh lah. Tabung berjalan tu, masuk ke dalam tabung tu. Amal soleh lah tu. Tapi amal soleh Ustaz, bila semayang yang lulak-lulak. Semayang tu semayang lah. Ya, tapi
semayang yang tinggal berputar-putar. Itu betul kena sembahyang tu ya. Memanglah kita berdoa kepada Allah, ya Allah khusyukkan aku dalam sembahyang. Itu nak sembahyang tu baca qul a'udzu birabbin nas. Ada baca? Ada? Ya, faham maknanya. Faham makna sembahyang? Tak faham bila nak khusyuk dah. Kena faham makna sembahyang ya. Barulah dia amal soleh namanya ya. Ya, bagi cucu makan tu amal soleh lah. Itu amal soleh namanya tu. Bagi jiran kuih dah kaya dengan puasa esok. Belum petang nak buka, bagi jiran tu kuih. Amal soleh lah namanya. Tak mengumpat tu soleh lah namanya. Ya. Bila tidak melakukan dosa tu amal soleh lah namanya ya. Apa dia? Bila tak sabar, itu tak soleh lah. Sabarlah, soleh lah. Ya. Okey. Lagi ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampai habis ayat. Artinya khabarkan olehmu akan khabar kesukaan, khabar gembira. Orang yang percaya akan Allah Taala dan berbuat amal yang soleh, bahawa adalah bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai hingga akhir ayat. Lepas itu apa katanya? Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu ayatnya. Dalam syurga itu terdapat buah-buahan. Dibagi kita buah-buahan masuk dalam syurga. Tak kita nak. Kita pun kata ini apa buah dalam dunia dulu kata kita. Qalu hadzal ladzi ruziqna, inilah rezeki kami min qablu wa utubihi mutasyabiha, sebenarnya yang kita dapat di dunia dulu. Apa itulah baginya kita doyan. Ini siapa yang doyan sana ke tu katanya. Kata kita. Tapi sebenarnya siapa kita? Siapa kita? Tak siapa doyan yang di syurga tu bukan ada mangkuk-mangkuk. Bukan ada berulat. Bukan ada yang bonyo-bonyo. Tahu ke bonyo? Tekai aja isinya, tahu? Liun aja, betul pun. Isinya tekai liun aja. Lemak aja, tak ada pula busuk baunya ya. Selain daripada buah-buahan yang mana itu, diberi pula bidadari. Ya, walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Diberi mereka pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Ya. Isteri kita kalau sama-sama masuk syurga lah, dia sentiasa suci aja. Tak ada haid, tak ada nifas, hapam, tak ada, suci aja. Begitu juga bidadari sentiasa suci aja. Ya, hum fiha khalidun, kekal abadi selama-lamanya. Ya, nak kita nak? Atas syaratnya berapa? Apa syarat tadi? Beriman dan beramal soleh. Itu ya. Kalau tak nak juga aja yang bingung benar ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kita baca sikit yang ini ya. Firman Allah Ta'ala apa lagi? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82 ya. Surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Artinya bermula orang yang percaya akan Allah, orang beriman tadi ya, dan tiada mencampuri akan iman mereka itu dengan zalim. Bukan iman beriman tapi zalim, beriman curi, beriman tapi ngumpat, beriman tapi apa? Yang selalu saya sebut tu apa? Tapi nyemur kain, ketang dada, beriman ya. Tak ada apa itu. Tidak dicampurkannya dengan maksiat. Yakni dengan maksiat maka adalah bagi mereka itu kesentosaan. Apa artinya? Kesentosaan. Aman damai, tak ada risau apa-apa ya daripada segala seksa mereka itu. Dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lagi firman Allah Ta'ala, banyak benar sebenarnya ni. Kalau banyak sangat tak ada macam. Kita baca sikit lagi ayat-ayat Quran je. Lepas tu hadis itu kemudian kita baca ya.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, beberapa firman Allah Ta'ala yang tersebut pada bicara syurga dahulu, iaitu sebab yang jadi membaikkan kesudahan mati, bermula murad dengan amal soleh